Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sabar, benar, sungguh-sungguh taat, yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah, dan yang memohon keampunan Allah di waktu sahur. Tajuk pada pagi ini ialah kesempurnaan takwa. Apa maksud? Takwa itu atau sifat takwa itu tidak akan sempurna kecuali dengan 5 sifat ini. Takwa tu satu perkataan yang besar. Ikhlas, tawakal, redha, qanaah, itu semua di antara sifat-sifat takwa. Tetapi kata ulama, tanpa 5 sifat ini ketakwaan belum sempurna. Masya Allah. Kita berdoalah mudah-mudahan kita semua ni memiliki sifat-sifat yang dinyatakan oleh Allah dalam surah yang saya baca sebentar tadi, surah ketiga Ali Imran ayat 17. Yang pertamanya as-sabirin, sabar. Kita dah bahaslah sabar beberapa hari sudah. Sabar dalam beribadah dan taat pada Allah, sabar ketika menghadapi ujian dalam kehidupan, sabar tentang kehidupan duniawi, sabar terhadap maksiat, juga sabar terhadap ataupun sabar dalam perjuangan menegakkan kebenaran agama Allah. Itu sabar, kita tak nak ulang dah, cukup lah. Pagi ni insya-Allah, siapa yang telah membeli buku ni, saya akan hurai pula buku ni. Kita akan syarah buku ni pula. Syarah pula. Baik. Syarah ni hadis, ayat Quran, tafsir. Yang ni kita hurai insya-Allah. Pertama sekali saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih setia dengan saya dan senantiasa mendoakan kesihatan, keselamatan saya. Saya pun berdoa sedemikian juga tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertamanya ialah sabar. Habis. Yang keduanya disebut as-sabirina was-sadiqin. Benar. Benar ni kita nak sebut, orang Kedah kata benar. Benar ni maknanya benar dalam tutur kata, benar juga di dalam tindakan-tindakan. Itu benar. Apa yang kita cakap, itu yang kita amalkan. Dalam Quran Allah sebut, bahkan ada ulama yang mengaitkan ayat ini supaya kita senantiasa bersama-sama dengan golongan yang benar. Benar dalam tutur kata, benar dalam tindak tanduk, cakap serupa bikin. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita akan rujuk tafsirannya.
Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Apa dia ni? Silap tempatnya. At-Taubah ayat 119. Sekejap, kita tengok tafsiran. Saya rujuk dah tadi. Wahai kaum mukminin, kalau kita orang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan makna melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Itu di antara pengertian takwa yang telah kita perjelaskan. Yang umum diketahui atau yang difahami ialah takwa, apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah larang tinggal. Itu takwa. Wahai kaum mukminin, takutlah kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Larangan Allah ni, kalau 10 dilarang, wajib kena tinggal 10. Jangan kita kata kita tinggallah sekadar kemampuan. Itu tak betul. Itu tak beriman. Kemudian, tengok dia kata, berimanlah secara jujur dan konsisten. Kalau kita percaya dalam hati, beriman kepada Allah, Rasul, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Apa yang kita ungkapkan, yang kita tuturkan, apa tindakan-tindakan yang kita lakukan, itu tanda kita beriman. Kita orang-orang yang benar. Sebab itu benar ni mengikut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ialah benar dalam tutur kata, benar juga di dalam tindakan-tindakan. Ini orang beriman. Dan Allah menyatakan supaya ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin, supaya kita senantiasa bersama-sama dengan golongan yang benar ini. Dari dulu sampai sekarang, perjuangan mereka tak pernah berubah. Mereka nak menegakkan sebuah negara Islam. Walaupun mereka tak boleh melaksanakan Islam secara keseluruhan. Macam saya sebut tadi, tempoh hari, Kelantan sebagai contoh. Kerana Kelantan ni sebuah negeri yang duduk di bawah persekutuan. Perlembagaan Persekutuan Perkara 75 dengan jelas menyatakan mana-mana undang-undang negeri yang berlawanan dengan undang-undang persekutuan, maka terbatallah undang-undang negeri itu. Jadi bagaimana Kelantan nak melaksanakan Islam? Bidang kuasa yang ada, kamu tak boleh buat semua, jangan kamu tinggal semua. Ini kaedah yang diletakkan oleh ulama. Sebab itu 30 tahun diperintah, ciri-ciri Islam tu ada. Ciri-ciri Islam. Kedai tak dibenarkan, tak ada kedai yang jual 6 ekor. Arak hanya dijual kepada orang bukan Islam sahaja. Sekiranya dijual kepada orang Islam, maka ketika itu lesen premis ditarik balik. Itu yang kita boleh buat. Kita cakap, kita buat. Sekarang kita akan lihat pula. Sebab banyak komen-komen kata kini dah ada 8 orang, 3 menteri penuh, 5 timbalan menteri di persekutuan yang bersama-sama dengan PM yang ke-8. Kita nak tengok sejauh mana mereka akan melaksanakan ajaran Islam. Adakah mereka ni benar-benar beriman? Cakap serupa bikin? Yang ni we wait and see. Ataupun remains to be seen. Kita tunggu dan lihat. Kita doa mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada mereka, termasuk Menteri Agama yang semua kita tahu ilmunya hebat, orangnya warak. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada beliau untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik mungkin. Ini benar dalam tutur kata, benar juga dalam tindakan-tindakan. Kalau kami berkuasa, kami nak buat bagian.
Kalau mereka melaksanakan sebagaimana 30 tahun di Kelantan, kena faham. Kelantan hanya negeri yang duduk di bawah persekutuan. Persekutuan yang menguasai. Sebab tu kita nak pindah Akta 355, RUU 355 ni. Mendapat halangan, tentangan. Kita nak memperkasakan mahkamah syariah supaya mahkamah syariah levelnya sama seperti mahkamah tinggi. Sekarang tak boleh. Hukuman mati tak boleh di mahkamah syariah. Ceritanya. Boleh. Itu benar. Dan dalam kitab ini, Masya Allah, pimpinan Ar-Rahman. Apa pula ni? Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya senantiasa berkata benar dalam apa keadaan. Masya Allah. Kalau saya ni berani menyatakan kebenaran dalam perkara yang benar, itu beriman dah. Muka surat 1121, Surah Al-Ahzab, surah ke-33, pada ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Saya tak nak terjemah, ada kitab muka surat 1121 insya-Allah. Ayat 70. Dengar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, benar dalam segala perkara. Ini tuntutan ke atas orang-orang beriman. Ada yang marah pada seorang ustaz kerana ustaz tu condemn sajat. Kita tak pastilah sajat sebut atau tidak. Dia kata kami pondam-pondam pergi Mekah pun balik tak jadi apa pun, tak kena coronavirus pun, virus corona. Jadi ada seorang ustaz ni jawab balik, kamu jangan biadab dengan Allah. Dia orang komen ustaz kasar, orang Kedah kata kasar sangat. Kita tak boleh berkasar, kita berdakwah kena berlembut. Jadi pagi ni saya nak jawab bukan nak bela ustaz tu, nak jawab dengan firman Allah. Pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke tempat Yahudi. Ketika itu golongan Yahudi ini sedang menadah kitab. Dia orang belajar kitab. Guru mereka ialah Fanhas. Saya dah sebut sekali. Ni kali kedua nak sebut. Tak apa, Melayu bukan ingat sangat, mudah lupa. Dia mengajak golongan Yahudi termasuk Fanhas ini kepada Islam. Apa jawapan Fanhas kepada Sayyidina Abu Bakar? Kami orang Yahudi tak layak nak memeluk agama Islam kerana Tuhan kamu itu miskin. Kami golongan kaya. Tu jawapan biadab. Menghina Allah, menghina Islam, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tindakan Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar terus membelasah, memukul muka Fanhas sehingga lebam. Lari si Fanhas pendeta Yahudi ini pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi melihat muka Fanhas,
yang lebam ditanya, siapa yang melakukan kepada kamu ini? Sahabat baik kamu, Abu Bakar. Abu Bakar dipanggil, betulkah kamu yang membelasah dia? Betul. Kenapa? Kerana dia hina Allah. Hina Allah berarti hina Islam. Hina Islam, hina ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya pada Fanhas, dia menafikan, aku tidak kata. Maka turunlah ayat Quran. Inilah nak jawab. Maknanya tindakan Saidina Abu Bakar diredai Allah Subhanahu wa taala. Laqad sami'a Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya kata Allah, kami mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Allah itu miskin dan mereka golongan kaya. Beranikah tuan-tuan dan puan-puan mengatakan Saidina Abu Bakar tidak mengikut kaedah Islam, yakni rahmatan lil alamin? Hai, dalam kereta api pun tengok ya, Masya Allah. Selamat Muhammad Rusdan Hamid. Beranikah kita kata tindakan Saidina Abu Bakar tak betul? Patutnya rahmatan lil alamin lah. Hina-hina lah kita rahmat bagi sekalian alam. Tak betul. Saidina Abu Bakar salah seorang yang dijanji syurga. Siapa kita? Jadi bukan saya nak bela ustaz tu. Cuma nak beritahu, betul lah. Ada masa ketika kita keras, ada masa ketika kita lembut. Nak suruh lembut daripada mula sampai habis, susah lah. Nanti jadi LGBT pula, lembut pula. Kan? Baik. Jadi itu ajaran yang terkandung dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Bahkan tuntutan supaya berkata benar, benar dalam ucapan, benar dalam tindakan ini ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqarribu min ajlin wa la yubaidu min rizqin ay yaqula bihaqqin la yuqarribu min ajlin wa la yubaidu min rizqin. Tidaklah mendekatkan ajal, tidak pula menjauhkan rezeki. Apabila kamu berkata benar atau kamu berani menyentuh isu-isu besar. Minta maaf lah, kahaknya. La yuqarribu min ajlin wa la yubaidu min rizqin ay yaqula bihaqqin aw yadhkura bi'azim. Itu matan dia. Tidaklah mendekatkan ajal, tidak pula menjauhkan rezeki, sekiranya kamu berani berkata benar dan berani menyentuh isu-isu besar. Jangan isu remeh-temeh saja yang kita nak highlight kan. Saya rasa pelik lah. Kadang-kadang rasa-rasanya nak kena sebut nama juga. Ada seorang ustaz ni dah buat kerja cukup baik. Yang terkininya beliau turun ke Kedah. Allahu Akbar. Beliau berjaya menyewa sebuah rumah pada keluarga yang cukup susah. Datuk ni dalam keadaan stroke, cucu ramai. Rumah Masya Allah, dengan baunya, busuknya, tidak selesanya. Tu pun ada orang nak komen lagi. Dahlah kamu pun tak keluar macam dia. Ceramah pun tidak. Dia tak ceramah tak apa, dia keluar cari orang susah, dia bagi bantuan. Mungkin dia ada funder untuk dia. Saya tak ada duit, tak mampu nak pergi macam dia. Kita buat kerja dakwah, itu pun orang condemn, orang komen. Apa cerita? Yang hampa duduk kat rumah, tengok, nak cari kesalahan orang.
Macamlah kita tu tak ada salah. Kita semua ada salah. Hak baik kita sokong, ustaz tu hentam sajak, semua hentam. Hampa sayang sangat kat sajak ni, kan? Nah, saya tak nak sebutlah nama ustaz tu. Nah, Abid Liu, dah sebut pun. Tahniah pada beliau. Walaupun saya tidak mengenali beliau masih muda. Nah, Masya Allah. Kita tak mampu nak buat macam dia, tapi kita mampu dalam bidang ni, kita buat lah. Itu cerita dia. Jadi benar, kita bercakap benar, tidak mendekatkan ajal, tak akan mati cepat lah. Dan tidak mengurangkan rezeki apabila kita berani menyatakan kebenaran, atau kita berani menyentuh isu-isu besar. Boleh? Isu-isu besar. Esok kalau ada isu besar berlaku dalam negara kita di bawah kepimpinan Perdana Menteri ke-8, kita nak tengok ulama-ulama ni nak berani tak sentuh isu-isu besar. Esok insya-Allah kita akan bahas ulama akhirat. Lusa ulama dunia. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan boleh menilai. Bukan ulama saja. Pendakwah macam saya ni, pendakwah biasa-biasa aja. Pendakwah dunia ke pendakwah akhirat ke? Baik. Itu yang kedua benar. Yang ketiga, qanitin. Yang sungguh-sungguh taat. Ini sifat takwa. Ini di antara sifat yang menyempurnakan ketakwaan seseorang. Sungguh-sungguh taat. Kita dah cerita dah bagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS membawa Hajar dan Ismail ke bumi Mekah yang kering kontang. You just imagine. Tuan-tuan cuba bayangkan, tengok, di bumi yang kering kontang, manusia tak ada, makanan tak ada. Tapi oleh kerana ini merupakan perintah Allah, beliau bawa dua beranak itu ke sana, lalu ditinggalkan. Masya Allah. Si isteri pun tanya, adakah ini perintah Allah? Ya, perintah Allah. Tinggalkanlah aku. Masya Allah. Sungguh-sungguh taat. Kita ni, kita dah bagi tahu dah hudud ada dalam Quran, kita petikai. Aduh, ni nak jadi apa ni? Nah, kalau nak tengok kisah Nabi Ibrahim, kemudian setelah 10 tahun ditinggalkan kedua-dua mereka, maka sekembali beliau ke bumi Mekah, Allah perintahkan supaya menyembelih Nabi Ismail. Saya tak nak bacalah, dah baca dah sekali tu. Surah Ibrahim ayat 37 dan surah As-Saffat ayat 102. Ini sungguh-sungguh taat adalah ciri-ciri, yakni orang-orang yang sempurna ketakwaannya. Ini kalau kita kata ini hudud ni dalam Quran, perintah Allah, kita mula menyangkal, kita menolak, kita membantah, agak-agak ni kita jadi apa ni? Cuba dengar ayat ni. Hak tak ingat, kita rujuk, tak ada masalah. Kita dah bagi tahu kita pendakwah biasa-biasa aja, kan? Ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru. Apa dia? Tiadalah yang membantah ayat-ayat Allah, yang tidak taat kepada perintah Allah, melainkan orang-orang yang kafir, tak beriman. Kalau masih mempertikaikan ini hudud, itu tak beriman. Qanitin. Kalau tak salah saya, qanitin ni hanya 4 kali saja di dalam Quran disebut. Boleh? Jadi itu yang qanitin, sungguh-sungguh taat, asalkan ini perintah Allah, buat saja. Suruhan laksana, larangan tinggalkan. Jangan petikai, jangan tolak, jangan engkar. Bagi contohlah para sahabat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhijrah ke Madinah.
Nak dengar ayat hijrah? An-Nisa ayat 100. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Orang tanya, Ramadan kuliah terus ke? InsyaAllah, kalau saya sihat, kalau ada perubahan, kita akan bagi tahu dalam Facebook, insya-Allah. Sebab nampaknya memang saya dah buat keputusan, saya tak akan turun lagi ke Selangor dalam bulan Ramadan ni, walaupun katanya mungkin Selangor dah confirm memang tak boleh sampai 31 Mei. Jadi saya akan stay put dekat Kedah lah, insya-Allah. Setiap pagi pukul 10, setengah jam, 40 minit, tengok mood lah kan. Kalau mood tak apa nak syok tu, kita slow sikit lah, sejuk pula ni kan. Tutup kipas, tutup kipas. Baik, itu tentang qanitin, sungguh-sungguh taat. Yang keempat, wal munfiqin, yang menafkahkan sebahagian, bukan nak minta semua. Sebahagian harta, infak, nak makna infak nafkah. Sebahagian harta di jalan Allah untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Kita bantu rakyat Palestin, umat Islam Palestin dan sebagainya, itu semua tu benda baik. Tapi ingat, ini saya nak ajar satu, bukan nak ajar, nak nasihat. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini saya tak tulis dalam nota, dia saja strike. Dia datang prompt macam tu. Tadi ayat hijrah saya tak nak hurai lah. Itu sahabat terus berhijrah. Ayat Ali Imran 92. Dengar baik-baik tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat. Bila kita nak nafkahkan sesuatu di jalan Allah, Allah ajar dalam ayat ni, sekali-kali tidak dikatakan kebaikan, kebajikan, sehingga kamu menafkahkan, sehingga kamu menafkahkan apa dia? Yakni barang yang kamu kasih. Contoh kalau tak faham, bila dengar kebakaran, sahabat kita rumah terbakar, tinggal selai sepinggang, kita semua bagi baju, pakaian, kain pelekat. Kawan tu nak makan tau. Mungkin duit simpanan pun tak ada, tak payah bagi kain, bagi duit. Ini yang sayang sangat ni. Kadang-kadang bukan tuan-tuan, ustaz pun sama. Dengar ceramah infak, ustaz pun kedekut tak hidup masih, salah lagi ku tampak. Orang Kedah kata. Bukan ustaz di Malaysia, ustaz di luar negara. Ceramah memang senang. Infak, mari kita infak. Ni ayat Allah sebut, Ali Imran 92. Nak bagi benda yang kita kasih, duit. Bagi duit. Mungkin Allah minta maaf, ini yang saya tengok sendiri. Saya tengok sendiri ketika tsunami melanda Sungai Petani, kawasan Pantai Merdeka. Betul ni. Dengar baik. Saya pergi dengan rumah saya, tengok pakaian terpakai, punya banyak kain baju. Saya sempat melihat ada baju dalam. Dia bagi baju dalam. Yang peliknya muslimat, baju dalam tu tali putus satu. Aku duk pening macam mana nak pakai baju dalam tali putus satu. Tak ketawa, cerai cuba tengok Quran, beri benda yang kita kasih, duit. Jangan bakhil. Saya dengar satu ceramah Ustaz Indun.
Saya buat nota sikit, insya-Allah. Kelebihan infak yang pertamanya ialah, tak apalah saya baca Quran dan hadis, ambil keberkatan. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Dan apa yang kamu belanja di jalan Allah, Allah akan memberi ganti. Jangan bimbang. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 96. Apa yang ada pada diri kamu habis. Apa yang ada di sisi Allah kekal. Yang kita nafkah di jalan Allah tu kekal ganjarannya, Masya Allah. Apa kelebihan? Kelebihannya yang pertama, kata Ustaz Indonesia tu, saya pun dengar juga selama saya catatlah poin-poin, cuma hadis-hadis tu kita tak sempat nak hafal. Yang pertama, kelebihan kita infak, kita nafkah di jalan Allah, kita akan didoakan oleh malaikat. Ini saya hafal. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Hadis Bukhari. Selepas solat subuh, malaikat akan datang berdoa, ya Allah, berilah ganti terhadap apa yang dia belanja di jalan kamu. Malaikat yang kedua, Allah ma'ti mumsikan talafan. Ya Allah, kau musnahkan harta dia sekiranya dia kedekut, dia bakhil macam Haji Bakhil. Walaupun Haji Bakhil tidak kedekut ketika Cikgu Murni pergi rumah dia. Nah, labu-labi. Itu cerita dia. Nah, terima kasihlah yang semua mendoakan kesihatan saya, keluarga saya. Ya, saya sebut juga lah, orang rumah saya dah 7 bulan tak berapa sihat. Kalau tuan-tuan bangun tahajud, tolonglah sebut, ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang sedang dialami oleh isteri Ustaz Syarilung. Nama dia Halijah. Tolonglah. Ada malaikat doa kebaikan, malaikat doa keburukan. Orang yang menafkahkan didoakan kebaikan supaya Allah melipat gandakan. Pertama, malaikat berdoa. Yang kedua, harta dilipat ganda. Tak bankrupt meh, jangan bimbang. Yang ketiga, hapus dosa-dosa. Masya Allah. Kelebihan sedekah. Yang keempat, panjang umur. Setengah ulama kata panjang umur. Kelebihan bersedekah ni panjang umur. Saya minta lah, mudah-mudahan saya pun panjang umur. Sekarang 65. Tak maulah panjang sangat, lagi 40 tahun cukup lah. 105. Umur 100 tahun, kuliah 2 hal live Ustaz Syarilung. 100 tahun steady, daya ingatan still intact, my memory is still good, God willing, dengan izin Allah. 100 tahun. Ui, panjang umur Ustaz ni. Tuan-tuan yang melihat, mendengar ni belum tentulah ada kada masa tu. Tapi disebut panjang umur. Kita baca hadis, kita baca Al-Quran. Khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang panjang umurnya, elok pula amalan-amalannya. Kalau umur 100 tahun, semayang malam, banyak bersedekah, banyak baca Quran, puasa sunat dan sebagainya, tolong buat kebajikan pada orang susah, berjuang Islam, Allah, itu sebaik-baik umur yang dipanjangkan oleh Allah. Tapi di sebaliknya yang tak baik, dalam surah Ali Imran 178, nanti saya tengok sikit. Sebab lama tak baca. Yang ni kita tak nak. Panjang umur jenis ni cerai. Ini bukan cerai lagi, the dangling bowl, mangkuk ayun. Okey. Wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabun muhin. Tadi hadis Nabi puji sebaik-baik kamu umat dia, orang yang dipanjangkan umur, dan seterusnya elok pula amalan-amalannya. Tetapi Quran menyatakan, dan janganlah orang-orang yang tidak beriman menyangka kami beri tangguh, yakni dipanjangkan umur mereka, satu kebaikan. Tetapi
kami menangguhkan, kami panjangkan umur dia tu, jangan dia sangka baik, tetapi untuk menambahkan dosa-dosa dia, bagi dia azab yang cukup hina. Ini cerita dia, nah. Dia kata, kalau kami tak ada orang nak dengarlah ustaz. Tak fahamlah aku. Siapa nak dengar, tak nak dengar sudah. Hak saya dah sentuh tadi 2-3 orang tu, sekarang tak dengar dah. Tak ada dah komen-komen. Tak suka dengar, tak payah dengar. Banyak lagi orang nak dengar. Yang view pun sampai 7-8 ribu. Ada satu ceramah tu sampai 27 ribu orang view. Kan? Yang tak suka tak payah dengar, pergi dengar ustaz lain. Banyak live. Ustaz ni orang politik, dia cakap politik, tapi dia ada sandaran Quran, hadis, Perlembagaan Persekutuan. Tak mau terima. Who are you, man? Awak siapa? Nah, itu cerita dia. Nah, tak usah sombong lah. Kita tak sombong, tapi kadang-kadang nak naik angin juga. Orang buat semua tak betul, kita tak buat benda apa pun. Terima kasih. Doa untuk isteri saya, insya-Allah. Nah, baik. Jadi makna ada yang dipanjangkan umur, banyak amalan-amalan soleh, tetapi ada pula yang dipanjangkan umur supaya bertambah-tambah dosa. Ini kita tak mau. Ali Imran 178. Itu kelebihan kita infak. Akhir sekali, wal mustaghfirina bil ashar, yakni Allah menyatakan yang menyempurnakan ketakwaan seseorang itu ialah mereka-mereka yang memohon keampunan Allah di waktu sahur. Ayat 3 surah Hud, mana dia? Ayat 3 surah Hud, perintah Allah wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Tuhan suruh, dan mohonlah keampunan kepada Allah, kemudian bertaubatlah kamu. Kenapa? Kerana ada hadis yang menyatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Apa maksudnya? Dalam kitab Adib 40 ni ada, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah mereka yang bertaubat. Jadi yang kelimanya wal mustaghfirina bil ashar, makna orang yang dia dah bersiap sedia untuk solat subuh, bahkan dia solat tahajud, mohon keampunan Allah, solat witir, insya-Allah dia beristighfar banyak-banyak. Kena ada. Janganlah tanya pula, ustaz buat ke tak ni, ustaz duk cakap kemah ni. Yang tu kena datang bubuh video dekat rumah saya, tengoklah saya bangun ke apa, saya tidur ke, saya buat untuk Wallahualam, Allah saya mengetahui. Jadi maknanya jelas, memohon keampunan Allah di waktu sahur ni amat-amat dituntut. Ia merupakan salah satu sifat yang menyempurnakan ketakwaan seseorang itu. Mungkin saya tak sempat baca yang lain lah, insya-Allah. Jadi sekadar itulah untuk pagi ni. 5. Sabar, benar, sungguh-sungguh taat, menafkahkan sebahagian harta benda. Dan yang kelimanya ialah memohon keampunan Allah. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, siapa yang dah dapat buku ni, saya ambil masa 5 minit saja. Aku dan Al-Quran. Muka surat tak tebal, harga RM10. RM10 kan? Dengan postage RM17. Jadi dalam buku ni saya rakamkan pengalaman saya yang saya lalui sebagai seorang yang tidak pandai membaca Al-Quran. Sejarah aku buta Al-Quran adalah cerita saya dipertemukan oleh Allah dengan beberapa orang guru, lalu saya belajar Quran, alhamdulillah. Kemudian kaedah hafazan Al-Quran. Ada kaedah, ada ayat-ayat yang dapat membantu daya ingatan kita jadi kuat. Ayat rangkaian 12 ayat. Mungkin lain kali saya akan hurai secara perinci, kita ambil slot yang lebih panjang. Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 6, Suratul Qiyamah ayat 16 hingga 19, dan juga ayat 21-22.
dalam surah Buruj. Jadi rangkaian ayat-ayat ni kita perlu baca sebelum kita nak hafaz mana-mana surah ataupun ayat. Kemudian kaedah air penerang hati, tak jadi syirik, jangan bimbang. Kita minta pada Allah, mana boleh syirik. Yang syirik ni minta kat tokong. Kita tak pernah minta kat Allah, tu syirik. Kita mengambil keberkatan ayat-ayat Quran. Saya dah buat dari seorang yang tak tahu membaca Al-Quran. Alhamdulillah, walaupun saya bukan hafiz, saya pendakwah biasa-biasa aja, ingatlah sikit-sikit ayat-ayat Quran. Surah sekian, ayat sekian, muka surat. Itu gifted, anugerah Allah. Kaedah dia, air penerang hati. Kita minta pada Allah, kita nak minum ni, sebaik-baiknya guru saya ajar, kita minum sebelum sarapan pagi. Itu ceritanya. Nanti kemudian saya bawa dalil. Dalil menggunakan Al-Fatihah dalam perubatan. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis 1670. Boleh cari dalam kitab Bukhari yang dicetak oleh Klang Bookstore. Sahabat dia menggunakan Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit penghulu di satu desa yang mereka lalui itu. Kemudian mana dalil pula menggunakan air? Quran. Kisah Nabi Ayub yang Allah uji dengan kesakitan yang begitu lama. Allah ajar dia, cuba dengar. Ini ialah air sejuk untuk mandi dan untuk minum bagi menyembuhkan penyakitmu zahir dan batin. Penyakit batin dalam ni yang benak sangat, hafal tak boleh, kita buat kaedah ni. Ayat-ayat rangkaian 12 ayat tadi saya baca 12. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, thumma inna 'alaina bayana, bal huwa qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Itu rangkaian ayat. Nak hafal surah dia Ar-Rahman ayat 1 hingga 6, kemudian disambung terus Al-Qiyamah ayat 16 hingga 19, dan disambung lagi Al-Buruj ayat 21-22. Ni dalil. Dari Quran Sad ayat 41 hingga 42 menggunakan air dalam perubatan. Kemudian Asmaul Husna dapat membantu kekuatan daya ingatan. Bukan 99 nama, satu saja. Ya Muhaimin, Ya Muhaimin, Ya Muhaimin. Ulama kata kita wirid selepas Isyak, nanti jadi bid'ah pula. Selepas wiridlah setiap waktu. Ya Muhaimin, yang memelihara. Allah yang memelihara. Kita minta pada Allah, ya Allah, peliharakanlah daya ingatanku. Saya buat. Ni Allah anugerah. Takkan syirik ke? Minta pada Allah. Takkan bid'ah ke? Hak kata bid'ah tu tak boleh ingat langsung. Ayat Quran pun tak ingat, hadis pun tak ingat, muka surat jauh lagi. Jadi jangan duk condemn lah. Tak setuju, tak payah buat. Nak dapatkan buku, insya-Allah kita ada iklan di sini. Saudara Mustaza 010-314 belakang tak ingat lagi. Apa dia nama? Tengok dekat skrin lah, nanti ada. Sebab baru berkawan dengan kameraman ni. Mana saya berkawan hari-hari tu, saya ingat lah nombor telefon dia. Ada appear dekat skrin nanti dekat ceramah. Asmaul Husna, Ya Muhaimin, satu nama je. Kita niat, ya Allah, kekalkanlah kekuatan daya ingatan. Itu yang saya amal, itu yang saya buat. Alhamdulillah. Yang saya lupa saya rojok. Tak malu, saya bukan hafiz, bukan penghafal Quran. Kan? Kemudian menjaga makanan dan minuman. Nanti lain kali lah. Jangan main hentar makanan, tak boleh juga. Kena jaga makanan minuman. Kalau ada BMF, Buy Muslim First, utamakan barangan orang Islam. Hari ni dah banyak. Kita makan yang non-Muslim tu yang jadi kelang kabut tu. Tak ingat semua, lupa. Jaga hubungan dengan Allah. Ini lagi satu.
Kita menjaga hubungan dengan Allah. Kalau boleh amal, yang saya amal. Yang ni saya cerita, bukan nak riak, na'udzubillah. Sejak tahun 1987 sampai sekarang, dah 33 tahun dengan pertolongan Allah, saya membaca Yasin Ad-Dukhan Al-Waqi'ah Al-Mulk setiap hari. Cuba bayangkan tengok, berapa lama Ustaz? 33 tahun setiap hari. Masya Allah. Dia ni kata rokok lagi tak boleh Ustaz. Hampa ni marah kepada perokok kebangsaan. Jadi makanan kena jaga. Jaga hubungan dengan Allah. Bangun tahajud, doa banyak-banyak. Mesti ada kesungguhan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dengan kesungguhan kita di samping doa, InsyaAllah. Dia ada perkataan Inggeris tu, when there's will there's a way. Dalam bahasa Arab, manjada wajada. Melayu kata siapa sungguh dia dapat. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi insya-Allah nantilah kita akan ni minta pertolongan Allah, baca doa supaya Allah tambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Semua ada. Ini terus terang saya sebut yang saya amal hingga ke hari ini dengan pertolongan Allah. Saya belajar bila benda ni, Masya Allah, way back 19 berapa? 1983, 84. Dah 40 tahun saya belajar dengan ustaz-ustaz ni tentang Quran. Ilmu yang mereka curahkan pada saya. Alhamdulillah. Adalah juga kat 300 orang. 300 orang yang melihat video ni. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Jadi kalau nak dapatkan, insya-Allah masih ada stok di rumah saya. Keduanya macam biasalah, ucapan terima kasih. Pertamanya di atas doa untuk saya dan isteri, keluarga. Saya pun mendoakan benda yang sama pada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Walaupun kadang-kadang dengar kuliah saya ni memang macam keras, tetapi hati baik. Tiap-tiap malam doa, ya Allah, untuk semua. Dan saya ingin merakamkan juga terima kasih pada penyumbang-penyumbang yang tidak serik-serik menyumbang. Alhamdulillah, setiap hari ada 10 orang, 12 orang, 7-8 orang yang menyumbang. Ni kita nak bayar gaji kan hujung bulan ni. Next week kita akan bayar gaji. Kita gunalah insya-Allah sumbangan tuan-tuan untuk memastikan perjalanan Tahfidz Mutmainah ni. Insya-Allah Ramadan kalau ada zakat jangan lupa. Bagilah kat kami sikit, bagilah pada tahfiz-tahfiz yang lain sikit, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi. Insya-Allah esok kita akan bahaskan pula yakni ulama akhirat. Apakah ciri-ciri ulama akhirat? Kemudian lusa ulama dunia. Jadi sekadar itu saya memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala sekiranya berlaku kesalahan dan kesilapan. Ribuan kemaafan kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.